Terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila muallif al-kitab Syekhina Sayyid Muhammad Amin wa Syekhina Al-Habib Zain bin Ibrahim wa usulihim wa furu'ihim syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina abwaaba fadlik wanshur alaina khazaina rahmatik. Allahumma inna istawda'naka ma qara'nahu farududhu ilayna 'inda hajati ilayh. Allahumma alhimna rushdana wa a'idhna min kulli syarri nafsina. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Ini dimuliakan saf kepimpinan surau bangunan Darul Ihsan, alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah kerana sampailah saat ini Allah masih lagi memberikan kepada kita ruang dan peluang untuk kita terus berusaha membuktikan yang kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kita ruang dan peluang untuk kita berusaha mencari, menggali, melihat di manakah kekurangan diri, untuk kita memperbaiki. Dalam erti kata yang lain, kita mempersiapkan diri untuk kembali ke negeri yang abadi. Saat kita memejamkan mata, maka ketika itu tidak ada lagi peluang dan ruang untuk kita mencari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan yang kita lakukan walaupun sedikit akan dibalas. Begitu juga kejahatan yang dilakukan walaupun sedikit tidak akan terlepas. Makanya kita bersyukur kepada Allah kerana Allah tidak hanya membekalkan kepada kita, menobatkan kita sebagai orang yang mendapat nikmat yang sebesar-besar nikmat, iaitu nikmat Islam dan iman. Apa guna kita ada harta yang menggunung, ada kereta mewah, ada rumah yang besar, ada anak yang ramai, berjaya dalam profession masing-masing, tetapi jika tidak ada pada kita dan keluarga kita nikmat Islam dan iman. Sebesar-besar nikmat adalah Islam dan iman. Tidak ada harta, tak ada kereta, tak ada apa saja, tetapi bila ada Islam dan iman, itulah tanda mahalnya ataupun kayanya seseorang. Ni beza kita orang beriman dengan orang tak beriman. Orang tak beriman ni bila tak ada duit nak mati pun takut, sebab katanya banyak belanja, ya. Tak ada duit, tak ada harta, tak senang duduk. Orang beriman tak ada apa, ada harta pun dia tak sombong sebab dia tahu itu milik Allah. Tak ada harta pun dia tak
Susah hati sebab yang penting dia ada Islam dan iman, dia ada Allah, cukup. Inilah beza orang beriman dengan orang yang tak beriman. Sebab itulah kalau kita lihat dalam bulan Ramadan ini, bulan yang mencatat banyak sejarah kejayaan dan ketinggian umat Islam. Bermula di awal sejarah Islam, peperangan Badar Al-Kubra berlaku dalam bulan Ramadan, yang menyaksikan kemenangan umat Islam. Menunjukkan Ramadan bukan bulan umat Islam menjadi lemah, longlai, tak bermaya, tidak. Tetapi Ramadan menjadikan umat Islam bertenaga, bahkan lebih kuat berganda-ganda, kerana tenaganya bukan hanya dari fizikal, bahkan daripada ruhiyah, rohani yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melirik kepada tajuk perbincangan kita, Ramadan yang terakhir. Kesukalah untuk kita mengamati perkara-perkara yang berkaitan dengan Ramadan, supaya benar-benar kita menjadikan Ramadan ini, jika ini yang terakhir, tuan-tuan, Ramadan ini menjadi kunci kepada kehidupan yang abadi kita, yang menjamin kebahagiaan di sana. Ramadan ini juga menggugurkan dosa-dosa kita. Ramadan ini menjadikan kita seperti mana bayi yang baru lahir, fitrahnya suci, bersih, tak ada tercemar. Maka cara kita nak menghayati Ramadan, cuba kita lihat macam mana para salafus salih, para ulama mereka menghadapi Ramadan. Kalau kita kira cara kita menghadapi Ramadan, tak sama. Kita rasa apa kita buat ni sebaik mungkin lah. Kalau kita tak bandingkan, kita tak compare cara kita berhadapan dengan Ramadan dengan cara para ulama, para salihin, orang-orang yang disebut, dinobatkan oleh Allah, yang dimaknai daripada perkataan siratal ladzina an'amta alaihim, para anbiya, mursalin, salihin, syahidin. Ya. Kalau kita tak buat perbandingan kita dengan golongan yang terbaik sebegitu, kita rasa kita paling baik. Supaya kaya lah tuan-tuan ya. Kalau kita banding orang kaya, kita rasa kita miskin. Kita ada kereta sebiji, banding orang ada kereta 4 biji, kita rasa kita serba kekurangan. Dalam bab harta, tak boleh banding dengan orang yang lebih banyak harta daripada kita. Dalam bab harta, kita kena bandingkan diri kita dengan orang yang lebih rendah martabat daripada kita. Ya Allah, aku ada juga kereta sebiji, tengok dia tu naik motor je bawa anak bini dia, bawa anak bini usung panas-panas, hujan-hujan, naik motor. Aku ada juga kereta buruk. Ya Allah, aku ada juga rumah buruk-buruk pun, tengok kawan tu sampai tidur bawah jambatan. Kena banding macam tu, baru kita rasa kita lebih. Duduk banding orang lagi kaya ke? Duduk tak cukup situ lah tuan-tuan ya. Baik. Tetapi dalam bab ibadah, dalam bab ketaatan, jangan banding dengan orang yang lagi malas pada kita. Aku kira okey kalau buat 8 rakaat, dia tu tak buat langsung, menang ke kita lah. Aku kira okey walaupun aku tak main tarawih, aku pergi juga surau tu, ada orang tu sembahyang pun tidak, menang ke kita. Di dalam bab ibadat, dalam bab ketaatan, kena banding orang soleh, orang siddiqin, orang yang lebih jauh peribadatannya dengan kita, barulah kita rasa kita miskin. Ya Allah, macam mana ni? Sembahyang 20 rakaat rasa macam banyak, rupa-rupanya ditarim orang sembahyang 120 rakaat tarawih. Sebelum ni dengar orang cerita ya, tarim sembahyang 120 rakaat macam tak percaya kita pun. Biar betul, nak menipu agak-agak. Sekat 20 rakaat, 40 rakaat okey, lagi ni 100 rakaat. Agak-agak lah nak menipu lah. Kita rasa pelik sebab kita tak pernah buat. Macam orang cerita di Masjid Seri Taling, ada wing kiri, wing kanan, hak mana baca yang banyak sebelah sana, wing sana baca sampai 10 juzuk, 5 juzuk satu malam. Kita dengar, huish, sesat. Sesat dah ni. Sebab apa kita rasa sesat? Sebab kita tak buat. Padahal kita yang sesat sebab tak sanggup nak dengar Quran 5 juzuk, 10 juzuk, tapi duk tengok TikTok berjuzuk boleh. Siapa yang sesat sebenarnya? Kita ke dorang? Bila kita nampak orang tu pelik, orang tu berzikir banyak, orang tu baca Quran banyak, kita rasa dia sesat. Tapi yang kita ni merapu banyak, tak rasa sesat. Ini adalah parameter pemikiran kita sekarang tuan-tuan. Jangan tengok orang, tengok diri kita sendiri. Baik. Jadi
Dia dengar cerita tari macam tu, kita pun alhamdulillah ada rezeki dapat pergi. Sambil-sambil tuan santai-santai. Ingat nak baca kitab semata-mata tapi tak boleh juga. Main tengah hari ni baca kitab tuan-tuan. Bukan setakat tuan-tuan kali dengan saya tidur nanti. Kita masuk selingan. Tapi cerita yang berkait dengan Ramadan yang untuk menimbulkan kecemburuan kita. Cemburunya kita kepada hidup orang-orang soleh ni. Dia ada rezeki sampailah ke Tarim. 2 hari sebelum Ramadan, lebih kurang 2 hari 3 hari, dihulurkan kertas, sekeping kertas masuk bawah pintu. Dia kaedah hantar surat sana masih lagi macam tu. Macam kita era 30 tahun 40 tahun dulu lah kot. Ingat ke kertas apa? Rupanya kertas jadual sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih pun ada jadual. Masjid ni, masjid ni, masjid ni, masjid ni. Kita pun tempel. Pukul 8.30 masjid ni, pukul 9 masjid ni, 9.30 masjid ni, 10 masjid ni. Maknanya kalau kita tertidur masalah, letih sangat kot puasa. Letih semua. Kadang-kadang puasa tak letih. Yang letihnya buka puasa. Tuan-tuan, masa puasa okey. Tapi lepas buka puasa tak boleh. Sebab apa? Letih makan. Makan sungguh. Jadi letih. Tidur dululah. Sedar-sedar pukul 1, ya Allah tak sembahyang tarawih lagi. Tengok jadual. Pukul 1 masjid mana? Pergi. Suasana-sana macam tu. Dan pernah kita follow daripada masjid mula, Masjid Taubah, kemudian Masjid Raudah. Dia sembahyang tarawih tak lama. Sekitar 25 minit, setengah jam siap. 20 rakaat. Ya, sana tak dengar lah 8. Kita sini berebut nak buat 8. Cari surah mana yang 8 ya. Kalau cari yang 20 nanti kita nak keluar parking susah, kena sekat pula. Cari yang memang confirm buat 8. Jadi semua seragam, selaras. Habis pun sama-sama, keluar pun sama-sama. Kalau kita lah. Bukan kata tuan-tuan ya, kata kat saya sendiri. Hatta ustaz-ustaz pun kalau dapat jemputan, ustaz nak jemput ustaz datang surah, surah tu 8 ke 20? 20 ustaz. 20 saya tengok jadual dulu ya. Kalau 8 saya pergi. Kalau jawab kata 8, okey boleh saya lapang. Ya tuan-tuan, ustaz-ustaz pun pemalas sekarang ni. Kata orang, kata kat dia sendiri. Maka tuan-tuan, 20 habis, dia baca tak banyak. Ayat-ayat lazim. Sedangkan imam-imamnya adalah hafiz Quran. Qura', pakar qiraat. Bila ditanya kenapa baca ayat pendek-pendek, kenapa baca surah pendek-pendek, dia kata ini sembahyang tarawih. Solat tarawih isunya rakaat. Isunya rakaat. Bagi dapat 20 rakaat, walaupun pendek-pendek pun tak apa. Tuhan pun sebut, Allah pun nyatakan, faqra'u ma tayassara min. Bacalah daripada Quran yang mudah-mudah. Tak apalah yang nak baca panjang-panjang, silakan, lagi bagus. Yang mampu silakan, itu lagi bagus, lagi banyak lagi bagus. Tetapi dalam konteks kita pada hari ni yang tak apa nak rajin, tak apa nak kuat, kan? Padahal kuat je. Buktinya apa? Habis sembahyang tarawih, tadi masa sembahyang mengantuk sangat. Habis solat tarawih boleh dia menyembang sampai sejam 2, tak mengantuk pula ya. Maknanya kuat, tapi tak nak buat macam mana, itu orang awam. Tuan-tuan, jadi baca yang mudah. Dan yang kedua, selawatnya pun Tok Imam buat sendiri. Habis-habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia sendiri. Jadi cepatlah sikit. Kalau tunggu Tok Bilal, kena Tok Bilal pula jenis committed sampai fil alamin innaka hamidum majid baru nak baca. Semua dah habis salam baru dia nak salam. Ambil mic pula test dulu, ketuk-ketuk dulu tuan-tuan. Mau seminit nak tunggu selawat pun makan masa. Jadi di situ dah dapat skip masa jadi pendek. 25 minit, setengah jam siap. Maka terus solat tarawih. Terus solat seterusnya. Lepas tu kita perasan pula tabiat di sana. Dia hidupkan, dia rebut segala benda kelebihan yang ada, dia rebut. Macam betul-betul Ramadan tak akhir. Dia buat all out. Setiap kali nak bangun sembahyang dia akan ambil sugi. Rek, simpan sembahyang. Habis 2 rakaat, bangun pula ambil sugi. Rek, sembahyang. Sebab nak mendapatkan puluhan gandaan bagi orang yang bersugi sebelum solat. Bukan payah mana pun, tarik 1-2 simpan, 1-2 simpan, dapat gandaan luar biasa. Dan dia kalau boleh nak takbir tu, dia tak nak lambat-lambat. Habis imam takbir Allahu Akbar, dia langsung sambung Allahu Akbar. Sebab nak rebut kelebihan takbiratul ihram ma'al imam. Besar kelebihan. Kita sini kadang-kadang tunggu imam habis Fatihah, kan, kalau baca ayat tunggu hujung-hujung tu pun kat takbir. Sebab apa? Tak payah diri lama. Sebab kita tak nampak. Kita meletakkan berdiri lama itu sebagai bebanan. Kenapa? Sebab kita tak nampak harga berdiri awal. Saat kita dapat takbiratul ihram ma'al imam tu luar biasa pahalanya. Luar biasa kelebihannya. Dan kalau kita sedar ini mungkin Ramadan terakhir, aku nak rebut, pasti tentang takkan berlaku seperti yang berlaku sekarang ni. Tak apalah.
Jadi habis di Masjid Taubah pergi Masjid Raudhah. Baca pendek-pendek. Ada masjid yang baca panjang. Siapa yang nak semayang baca panjang-panjang sikit, pergi ke Darul Mustafa. Darul Mustafa tempat Habib Umar. Guru kepada Habib Ali. Habib Ali kan belajar situ dulu. Yang tu baca Habib Umar baca satu malam, satu juzuk setengah, 2 juzuk tu biasa. Ya, tuan-tuan. Tapi lajulah dia bacaan yang laju. Dan diorang yang kita faham sebelum ni, diorang buka puasa makan khubus roti dengan zabadi susu masam tu sikit, dengan gahwa sikit kopi. Itu adalah sikit, 1-2 benda ringan-ringan. Habis buka puasa buat apa? Solat sunat tasbih. Kita sini dengar solat tasbih lari. Kalau tu imam yang pandai sikit, dia rasa belah ihsan kepada jemaah, dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tu imam yang sangat berbelah kasihan kepada makmum namanya. Kalau tuan-tuan dapat imam macam tu, kasihilah dia. Bagus. Kalau perlu bagi doa raya, bagi lebih sikit pun tak apa. Itu seorang imam yang sangat bagus. Tapi kalau dapat tu imam yang dara makmum, tuan-tuan, dia baca lagu mana solat tasbih, dia baca macam mana? Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim. Kalau baca macam tadi setengah jam, baca macam ni 1 jam. Solat sunat tasbih 1 jam boleh pergi. Bayang tengok di sana sembahyang solat sunat tasbih bila lepas buka puasa. Sembahyang solat sunat tasbih. Lepas tu diorang ada yang tidur sekejap, ada baca Quran, ada yang iktikaf sebagainya. Diorang sembahyang lambat sikit. Kalau isyak 8.30, mungkin diorang dalam 9.30 macam tu baru sembahyang. Jadi siapa yang awal pergi Masjid Taubah, habis Masjid Taubah pergi Masjid Raudhah, kemudian ke Ribat Tarim, Ba'lawi dan sebagainya, habis semua tu boleh dapat 100 ke 120 rakaat. Pelik. Sebab apa pelik? Sebab kita tak pernah buat. Maka tuan-tuan, sengaja kita ceritakan suasana yang masih lagi berlaku saat ini. Nak cerita-cerita 100 tahun dulu, 200 tahun dulu, banyak cerita lagi. Tapi cerita benda yang masih lagi berlaku. Hatta kita di Malaysia pun ada masjid yang membacakan satu malam 1 juzuk, 1 juzuk setengah, di Seri Petaling berjuzuk-juzuk. Berlaku. Maka tuan-tuan, inilah bandingan yang perlu kita lihat. Macam mana kita berhadapan dengan Ramadan ini, insya-Allah. Baik. Antaranya lagi sifat salafus soleh, orang-orang soleh. Sifat orang-orang soleh dalam menghadapi Ramadan, kalau kita lihat tuan-tuan, banyaklah cerita-ceritanya. Antaranya sikap mereka 6 bulan sebelum Ramadan, mereka dah mendamba Ramadan. Mereka dah merayu-rayu Ramadan. Ya Allah, urzuqna Ramadan, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka Ramadan. Kami nak Ramadan, ya Allah. Rezekikan kami Ramadan, ya Allah. 6 bulan sebelum Ramadan. Kita 2 hari sebelum Ramadan tepuk dahi. Allah, Ramadan pula dah. Rasa macam baru je lepas puasa. Nak puasa pula kita. Seolah-olah tak sudi menerima kedatangan kunjungan Ramadan. Padahal Ramadan ini umpama bulan yang digambarkan oleh ulama, umpama penawar kepada 11 bulan yang lain. Kalau 11 bulan yang lain kita sakit, tuan-tuan, fizikal kita sakit, rohani kita sakit. Fizikal pun sakit. Mau tak sakit, tuan-tuan? Pagi-pagi mengunyah dah, perut tak sempat nak berehat. Pagi-pagi dah mula bekerja dah, mengunyah. Tengah hari mengunyah, tuan-tuan, petang bekerja. Sampai malam nak tidur pun, kita dah tidur, perut tak tidur lagi, duduk bekerja. Berapa jam sangat dia dapat rehat? Berbanding Ramadan, belasan jam dia dapat rehat. Panjang. Sebab tu kaedah orang yang nak sihat ni, dia kena banyak puasa. Saya pernah terbacalah artikel kajian tentang kehebatan puasa ni. Salah satu yang disebut oleh pakar tu, dia kata kucing bila dia sakit, antara kaedah penyembuhan yang dia buat adalah dia berpuasa. Kan kadang-kadang kita nampak kucing tu dia tak makan. Satu memang dia nak habis nyawa lah, tak makan. Tapi kadang-kadang lepas tu dia sembuh, maknanya dia tak makan tu adalah proses penyembuhan. Dia bagi perut dia rehat. Kita pun macam tu, tuan-tuan. Bila bagi perut rehat ni, Allah, sihat. InsyaAllah sihat. Baiklah tuan-tuan dirahmati sekalian. Itu di sudut fizikal, jasmani. Di sudut rohani, cuba kita lihat bulan mana yang boleh menandingi Ramadan, yang mampu kita solat puluhan rakaat setiap malam selain Ramadan. Mana? Tak ada. Tapi peliknya, ajaibnya Ramadan mampu kita solat puluhan rakaat.
Bahkan mampu pula kita solat dengan imam yang bacaannya panjang, satu juzuk setengah. Hebat Ramadan. Maka para ulama menggambarkan Ramadan umpama penawar kepada 11 bulan yang lain. 11 bulan kita sakit, makan macam-macam, kita sakit, jiwa kita tak terawat dengan ibadat. Tapi mai Ramadan dia sembuhkan semua 11 bulan itu. Maka tiba-tiba bila datang Ramadan kita boleh tepuk daya, Allah nak puasa pula dah. Rasa macam baru je puasa hari itu. Tuan-tuan, sedar ke tidak? Masa tahun lepas, siapa ingat? Masa kita raya terkejut ni, tahun lepas raya terkejut kan? Tahun ni tak tahulah kena prank lagi ke tidak, wallah alam. Ada orang kata raya terkejut tahun lepas, segala-galanya terkejut. Tahun lepas memang tahun terkejut. Tak apalah, itu sekadar gurauan sajalah. Secara hakikatnya itu adalah ketentuan takdir ataupun syariat begitu. Tidak ada istilah terkejut. Betul tak? Maka bila kita raya tahun lepas, masa hari raya pertama tu, kita semua menangis. Betul. Semua menangis. Orang Kedah kata riau. Semua ada riau. Tak menangis secara fizikal, secara luaran zahir pun, secara batin kita menangis. Ya Allah, Ramadan dah tinggalkan kami, ya Allah. Ramadan dah tinggalkan kami, ya Allah. Apalah sangat kami manfaatkan Ramadan yang baru meninggalkan kami. Tak setara mana kami semayang, ya Allah. Tak setara mana kami iktikaf, ya Allah. Tak setara mana kami baca Quran, ya Allah. Tak setara mana kami melibatkan diri kami dengan majlis ta'lim dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Kami menyesal, tolonglah ya Allah, jangan jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kami. Tolong anugerahkan lagi Ramadan akan datang, tolonglah ya Allah. Panjangkan umur kami, sihatkan kami, bagi kami Ramadan lagi ya Allah, kami nak lagi. Sedar ataupun tidak, Allah dah makbulkan doa kita. Nah, sekarang kita berada dalam bulan Ramadan. Terserah kepada kita, adakah kita nak mengulangi balik mistik yang kita lakukan pada tahun lepas ataupun kita memperbaikinya. Maka tuan-tuan, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan semua, marilah kita berazam untuk menjadikan Ramadan yang terbaik. Maka cara nak jadikan Ramadan yang terbaik adalah kita menurut, melihat panduan yang digariskan oleh Allah dan Rasul, dan dimurnikan ataupun diberikan kefahaman yang lebih mudah oleh para ulama. InsyaAllah untuk kali ini cuba kita rujuk sebuah kitab, namanya Kitabul Adab, karangan Syekhina Sayyid Muhammad Amin. Maka kata pengarang, antara adab cara kita nak menjadikan Ramadan yang sangat bermakna, antara adabnya memperbanyakkan amalan ketaatan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan taat, bulan buat kebajikan, bulan buat amal. Maka jangan terkejut, jangan pelik kalau kita kena banyak beramal. Jangan terkejut. Ada orang terkejut lagi. Siapa nak kena banyak mayang bulan ni? Mayang tarawih saja 20 rakaat. Memang bulan amal nama pun. Dah sebut dah tadi, sebagai bulan penawar kepada 11 bulan yang lain. Antaranya, dia siap bagi tafsir lagi, pendetilan lagi pengarang kita. Apa dia? Zikir. Banyakkan zikir. Zikir ni tak kisahlah tuan-tuan nak zikir apa sekalipun. Ada yang zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada zikir yang baca al-asmaul husna, ada baca al-ismul a'zam, ada baca al-baqiyatus salihat. Apa itu al-baqiyatus salihat? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Itu dipanggil al-baqiyatus salihat. Baca yang tu. Dan itu juga sebagai pengganti kalau kita pergi masjid. Kita pergi masjid, sepatutnya bila masuk masjid ni kita kena buat apa? Kita iktikaf. Niat iktikaf. Jadi bila kita niat iktikaf, kita masuk tu kita kena hormat masjid. Tahiyyatul masjid adalah rakaatain. Sembahyang 2 rakaat. Tahiyat tanah haram, kalau kita pergi tanah haram Mekah, tahiyatnya, penghormatannya, tahiyat itu makna penghormatan. Penghormatan tanah haram adalah berihram. Kita pun berihram, mengharamkan diri kita daripada 13 pantang larang tu. Dan kita pun buat umrah, tawaf Baitullah, sa'i, tahlul dan sebagainya. Itu tahiyat tanah haram. Berlaku tuan-tuan, hari ni akhir zaman orang pergi tanah haram, pergi berjalan, tak buat umrah. Dia kata saya buat pilihan. Saya dah pernah pergi umrah sebelum ni umrah sunat. Padahal tu tahiyat tanah haram, mesti berihram.
Ada kejahilan hari ni tuan-tuan. Pasal itulah Allah Ta'ala bagi amaran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ibadat tiru-tiru orang dengan ketiadaan ilmu. Orang semayang, kita semayang. Orang puasa, kita puasa. Orang pi haji, pi umrah, kita pun pi. Tapi orang sah, kita tidak sah. Sebab orang buat dengan ilmu, kita buat dengan semangat. Tak jadi. Tuan-tuan, baik. Kerana itu, ucapan tahniah kepada tuan-tuan semua kerana diberikan peluang bersibuk-sibuk diri dengan ilmu. Baik. Kemudian, tahiyat masjid adalah rakaatain 2 rakaat. Bila kita masuk masjid, kita sembahyang 2 rakaat. Ya. Tiba-tiba kita dah duduk. Bila dah duduk, tak lagi disunatkan. Tapi kita kena jabar, yakni ganti. Ganti dengan apa? Dengan al-baqiyatus salihat. Mana? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa kali? 4 kali. Cuma nak sebut sini antara zikir yang masyhur menjadi kelaziman para ulama, khususnya tok-tok guru tua kita dalam bulan Ramadan ini adalah zikir la ilaha illallah. Banyak mana? 7 laksa. Bukan laksa ikan sekong, laksa Pening tu dah. Laksa sini panggilan orang tua-tua dulu ni. Dia tak kata 10,000, 20,000, 30,000. Dia tak kata lagu tu. Dia kata 1 laksa, 2 laksa. Berapa ramai pasukan musuh yang akan menyerang negara kita? Sekitar 4 laksa. Maknanya 40,000. Kan dalam kitab lama pun ada Wisyaul Afra, Matan al-Bataran, berapa kebilangan para anbiya? Segeti 2 laksa 4,000. Tanpa tu, segeti mana 100,000. Kan? Segeti 2 laksa 124,000. Samalah lekor-lekor pun, lekor tak pakai dalam ni, no? Jarang dengar lah lekor, no? Lekor-lekor ni apa? Malam 7 lekor, malam makan keropok lekor. Dah. Lekor-lekor ni adalah panggilan kepada 20 hingga 29. Kan? Ada guru menyatakan begitu. Dulu orang kira 15, 16, 17, 18. Dia tak kata 8, dia kata 8. Bukan de di THE ni. De dengan maksud 2. Dia asal 28. Dia nak cerita 10 kurang 2 jadi 8. Mana 28. 2 ni adalah buang daripada 10, maka jadi 8. Tu kaedah orang dulu cakap. Macam lelaki lah. Dulu tak kata lelaki, dulu laki-laki. Sekarang jadi lelaki. Cerita orang dulu cakap lah. Sama juga 28. 8 dengan maksud 2 kurang daripada 10 jadi 8. Tapi lah ni senang. Dia pendek terus jadi 8 terus, senang. Orang faham dah. Ini cerita perubahan lah. Tuan-tuan, tapi kalau orang tua dulu 8. Kemudian baharu dengan baru lah. Kan? Lepas tu 19, kemudian lekor. Dia tak kata 20, dia kata lekor. Kan? Kemudian 1 lekor, 21. 2 lekor, 22. 3 lekor, 23. Kalau 7 lekor, 27. Sebab tu orang tua-tua dulu dia tanya, malam ni malam 7 lekor? Tak. Habis tu baru 6 lekor. 6 lekor, tak apa. Mari esoknya, malam ni malam 7 lekor kan? Malam ni, jom dia bawa cucu dia. Pergi mana? Masuk hutan. Buat apa? Cari buluh. Buat apa buluh? Buat panjut. Tahu tak panjut? Tak tahu, no? Pelita panjang. Buat pelita panjang. Jamung. Buat jamung. Tahu jamung? Tak tahu juga. Saya rasa saya ni orang tua-tua yang tersesat mai ke Shah Alam, tuan-tuan. Jamung. Buat macam obor tu. Macam obor. Dia akan buat pasang sepanjang jalan nak pergi ke masjid, nak pergi ke surau. Buat tepi-tepi sungai. Dulu kan naik sampan datang ke surau, ada yang naik menyeberangi sungai sebagainya. Kan buat supaya malam ni cerah. Sebab orang tua-tua dulu mereka berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i dan juga dengan qaul Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang mana Imam Syafi'i menyatakan, kuat pandangannya menyatakan Lailatul Qadr berlaku pada malam 27 ataupun malam 7 lekor. Pasal tu malam mereka pasang berita. Pasang terang-terang. Untuk memudahkan orang. Tak nampak. InsyaAllah kalau ulat ada pun mereka nampak. Pasal terang. Mai masjid. Malam ni jangan tidur. Pasal apa jangan tidur? Sebab Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun. 84 tahun umur kita. Ni. Hebatnya ni. Jangan tidur. Kita terbalik. Malam 7 lekor kau, apa lekor kau, keluar pasang berita, pasang lampu lilak, masuk tidur. Itu kita lah. Mana kita kena kembalikan balik semangat tu. Semangat ibadat tu.
Lepas tu dalam masalah zikir tadi ni, mereka akan laksanakan khususnya di bulan Ramadan, habiskan khatam 70,000 zikir la ilaha illallah. Soal kelebihannya macam mana tu kita bincang kemudian, tu tajuk khusus pula lah kan, kelebihan-kelebihan. Cuma kita buat dulu kan. Ada orang tanya, Nabi buat ke 70,000 ni? Nabi tak buat lah. Bukan level Nabi lah 70,000 ni. Nabi lebih lagi lah. Macam orang kata lah, sambut maulid Nabi ni sahabat buat ke? Yang kita nak buat sangat maulid Nabi, sahabat buat ke? Bukan level sahabat lah maulid Nabi. Sekadar dengan ceramah maulid, lepas tu makan kenuri. Bukan level sahabat. Sahabat menyambut maulid Nabi ataupun menyambut keberadaan. Maulid mana keberadaan Nabi? Bukan Nabi lahir sekali je dulu je. Tahun gajah je. Habis tu maulid dengan maksud keberadaan. Sama sekarang kita sambut maulid, sambut keberadaan Nabi. Bukan sambut Nabi lahir. Nabi lahir sekali je dulu. Sama kita sambut birthday kita, bukan kita lahir. Birthday makna keberadaan kita. Ya. Kita sambut maulid dengan ceramah makan kenduri. Itu bukan level sahabat. Sahabat sambut maulid Nabi, ada tiap-tiap hari mereka sambut keberadaan Nabi, tak tengok Nabi jadi demam. Dan sambut keberadaan Nabi sampai menjadikan dada mereka sebagai benteng daripada lembing tombak anak panah kena Nabi. Itu cara sambut maulid sahabat. Kita tak mampu tahap macam tu. Jangan kata nak perang, bangun subuh pun jenis perang, tuan-tuan. Jadi cukuplah sekadar kita dengar ceramah maulid, makan kenduri, sudah. Itulah level kita. Tuan-tuan terang. Jadi maknanya usaha. Kalau orang tua-tua dulu dia habis 1,000, dia akan ikat dekat halang. Satu perca kain. Habis 1,000 ikat kat halang. Tu ada orang kata tambat jin tu. Kan, tambat jin. Kena tanya tok kita, tok, ni tambat apa tu? Dia kata tambat penunggu, dia kata. Tambat penunggu. Penunggu apa? Penunggu di alam akhirat. Mana? Amalan tu lah. Dia bergurau kita, dia kata tambat penunggu. Kita ingat penunggu hantu. Otak kita penuh dengan hantu je. Fikir hantu. Bila dia meninggal, Tok Imam akan tengok. Mana? Oh, tu ada. Kau kira berapa? Kira-kira ada 66. 66 maknanya 66,000. Tak cukup lagi? 4,000. Jom kita tolong buat kat dia. Bekat buat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Niat hadiahkan kepada dia. Tu orang tua-tua dulu. Sangat menjaga hal demikian. Kita sekarang tak ada. Yang kita tinggalkan harta tu pun sikit je. Bahkan berebut kelai adik-beradik. Beza kehidupan kita dengan orang tua-tua dulu. Mana lagi berkat? Tentulah orang dulu lagi berkat, tuan-tuan. Baik. Dan kata pengarang lagi, solat sunnah. Banyakkan solat sunnah. Ini kita maklum, tuan-tuan. Acik boleh lah. Tak apalah malam yang dah berlalu. Biarlah. Yang akan datang malam ni dan malam-malam yang seterusnya. Lagipun kita boleh masuk tengah lagi Ramadan. Ada peluang lagi. Belum terlambat. Jangan tinggal solat tarawih 20 rakaat. Bukan tak boleh buat 8, boleh buat juga. Yang penting jangan tak buat langsung. Buatlah 8 pun. Tapi kalau boleh usaha, apa salahnya lebihkan sikit. Buat 20. Sebab kalau 8 ni ada khilaf ulama'. Ada yang kata bukan tarawih. Tapi tarawih juga janganlah kita kata ni sembahyang 8 ni bukan tarawih, janganlah gitu. Janganlah kata gitu, tuan-tuan. Yang penting dia sembahyang juga. Cuma kita kalau boleh kita cabar diri kita. Kalau dalam bab dunia pun kita nak lebih, bos tak ada bonus ke bos sebenarnya hari fitri ni? Kalau dalam bab dunia pun kita nak bonus, kenapa dalam bab akhirat kita nak berkira? Kalau tak boleh baca panjang beban, baca pendek. Baca pendek-pendek. Yang penting kita laksanakan, bagi cukup 20 rakaat, lebih lagi bagus. Hal demikianlah yang diijtihadkan oleh Sayyidina Umar, 20 rakaat. Laksanakan. Lebih lagi bagus. Kalau surau, kita pun kadang-kadang kita pergi surau masjid pun. Macam semalam pun kita pergi masjid. Malam saya di Kupang Baling. Saya baru tolak mai lepas pagi tadi hantar anak sekolah di Kulim, berkah mai. Dia ingat tak dah sampai dah. Kan? Dah sampai alhamdulillah. Lepas tu semalam buat 8. Ada surau yang buat 8. Masa bangun witir, kita tak niat witir, kita niat tarawih. Masa witir 1 rakaat pun sama, kita niat tarawih. Mana bila habis dia bagi salam, kita bangun tambah lagi 1. Dah berapa dah? 8 campur dengan 4 dah 12. Sementara ada orang nak doa, nak selawat lagi, dah lagi sembahyang 2 rakaat, habis juga 20. Sama juga. Balik sama-sama juga. Atas kita, tuan-tuan. Atas kita, insya-Allah. Baik. Ada satu surau tu di Shah Alam juga. Tapi belah-belah area Subang sikit. Saya beritahu macam ni lah. Lah kali pakat dia buat macam tu. Bila pakat dia buat sambung, habis witir, orang sambung lagi. Witir 1 rakaat, imam dah habis, orang tambah lagi 1 rakaat. Lah kali tinggal 4-5 orang je depan yang dia orang habiskan witir sama dengan imam. Yang lain semua pakat tambah. Lah kali apa jadi, tuan-tuan? Lah kali jadi 20 semua. Musyarat macam tak boleh jadi, kita kena buat 20 juga. Sebab kita tinggal 4-5 orang, kita sekali dengan imam je yang buat sebelah ni. Yang lain semua buat 20, menjadi 20 juga. Alhamdulillah. Satu usaha yang baik. Tuan-tuan dirahmatullah insya-Allah. Baik. Kemudian lagi doa, banyakkan doa. Antara doa yang lazim kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jangan tinggal doa ni. Tengah masak, sebelum masak, tengah buat apa, sepanjang Ramadan baca doa ni. Tengah naik kereta, balik kerja, pergi kerja. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa ni baca masa bila kalau kita perasan? Dibaca setiap 4 rakaat kan? Habis 4 rakaat tak imam akan baca doa ni, tuan-tuan Nabi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca. Dan banyakkan bersedekah. Jangan kedekut. Bahkan disebut dalam kitab ini, kalau sempat kita baca, tapi rasa tak sempat dah. Kita ada lagi 3 minit. Bahkan besarkan belanja kepada ahli keluarga. Ni ibu-ibu suka lah dengar ayat ni. Mana si suami, si ayah besarkan belanja kepada ahli keluarga. Kalau sebelum ni dekat isteri mungkin bagi 100, bagi 200 sehari. Dengar sehari lain macam. Kalau sebelum ni sebulan kita bagi 500, bulan ni bagi 700, lebih kan? Tuan-tuan, biar isteri rasa seronok dengan Ramadan, anak-anak rasa seronok dengan Ramadan. Baik. Tapi kalau yang mampu, tak mampu janganlah perah dia. Tuan-tuan dah tak mampu, dapat macam mana? Tapi insya-Allah kalau kita niat, kita akan mampu. Kemudian lagi, nanti saya cadangkan juga untuk saya cadanglah, kita cadang untuk raya nanti tuan-tuan, tolong buat 2 sampul. Kalau tuan-tuan biasa bagi duit raya, 1 sampul tu RM5, tolong buat satu lagi sampul bagi RM2 ataupun RM3. Yang penting lebih kurang, lebih sedikit daripada yang RM5 ni. Sebab apa? Nanti hari nak bagi duit raya, tanya budak tu, ni acik nak bagi duit raya ni, tapi kamu tolong sambung lirik sikit, acik nak nyanyi ni. Suruh nyanyi je tuan-tuan. Lagu apa? Okey, kamu dengar, acik baca. Allah wujud. Sambung. Kalau dia boleh sambung, qidam baqa mukhalafatuhu, walaupun sikit, bagi dia RM5 tu. Ataupun yang bagi yang RM10, bagi yang RM10 tu. Yang satu lagi sambung RM5. Kalau tak boleh sambung, bagi RM5. Minta maaf, cik bagi kamu sikit je ni. Sebab apa? Sebab kamu tak ingat sifat 20, sedangkan itu wajib. Sifat 20 ni akidah. Kena tahu. Macam mana kita boleh mengaku kita kenal lembu, sedangkan kita tak tahu sifat lembu. Tiba-tiba cerita sifat lembu apa dia? Ada misai, ada taring. Itu bukan sifat lembu, tu harimau. Kan? Begitu juga macam mana kita boleh mengaku kita kenal Allah, sedangkan kita tak kenal sifat Allah. Wujud qidam baqa hanya ada pada Allah, tak ada pada makhluk. Tuan-tuan, itu antara tarbiyah. Cuba kita kena, tuan-tuan, benda ni saya sebut sebab ini bukan masa kita nak bermain-main dah. Ambil semangat Ramadan yang terakhir ni, kita nak buat yang all out, yang terbaik untuk generasi yang akan kita tinggalkan. Kita diserang sekarang, tuan-tuan. Kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Tak cukup dengan Life of Pi dulu ni cerita agar ajak orang untuk sama-sama beriktikad Tuhan semua sama, Tuhan agama semua sama. Dewa Amal juga cerita yang mencairkan prinsip rukun iman kelima tentang hari kiamat. Apa dia? 2012. Columbia Pictures punya syarikat buat filem cerita pasal kiamat. Di penghujung filem tu, dia tunjuk manusia ni boleh mengatasi kiamat dengan teknologi. Masuk dalam kapal ciptaan barat, selamat kiamat tu. Selamat. Yang tengok cerita tu, walaupun timbul question mark, maknanya kiamat boleh diatasi dengan teknologi. So kurang-kurang dah cair dah prinsip rukun iman kelima tu. Sekarang terbaru Dewa Amal pula apa? Mentega terbang, butterfly. Si ayah berdialog dengan anak yang beragama Islam, pelakonnya orang Islam. Namanya pun Islam, isteri Nabi Aisyah. Berdialog. Kalau kamu perlu cari agama lain, cari agama lain. Suruh murtad. Siapa yang tengok anak-anak muda kita? Kalau mereka tidak ada benteng akidah yang mantap, tuan-tuan, macam mana mereka nak berhadapan dengan macam-macam lagi serangan lagi 10 tahun, 20 tahun, macam mana? Maka buatlah usaha yang kecil, sekecil-kecil usaha. Walaupun dalam konteks yang saya sebut tadi dalam bentuk duit raya, kau tahu akidah, aku bagi kau hadiah, aku appreciate kau sebab kau pandai berakidah. Walaupun dalam bentuk nyanyian, jadilah. Ada juga usaha kita. Kalau bukan kita, siapa, tuan-tuan? Kalau bukan sekarang, bila? Ini bukan masa kita nak bermain. Ramadan, tuan-tuan, bukan hanya sekadar nak menilai puasa kita daripada pukul berapa sampai pukul berapa. Buka puasa dengan apa? Lecikang ke apa ke? Tak, bukan lagi. Ramadan yang kita perlu kita fikir sekarang, macam mana Ramadan yang dihadapi oleh Ahlul Badar. Ramadan yang dihadapi oleh tentera muslimin saat dikepung oleh tentera salib. Kita kena fikir macam tu sekarang. Maknanya kekuatan ruhiyah. Bukan suruh tuan-tuan angkat pedang, tak. Maksudnya memikirkan kekuatan ruhiyah. Nak berhadapan dengan serangan yang cukup luar biasa sekarang ni. Dulu kita diserang oleh orang kafir, tapi sekarang kita diserang oleh orang Islam sendiri yang pemikirannya liberal dan sebagainya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita dah sampai ke penghujung. Cuma saya nak tutup kuliah kita dengan sama-sama kita membacakan satu doa yang boleh kita amalkan bersama. InsyaAllah entah boleh ikut. Ya Azimu Ya Azim,
أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر ذنب العظيم إلا العظيم. Nabi suruh kita ajar doa ni pada anak zuriat keturunan kita. Ajak ada orang bulan Ramadan ni baca sebelum nak buka puasa, sementara tunggu nak buka puasa baca Ya Azimu Ya Azim Anta Ilahi La ilaha ghairuk Ighfiriz dhanbal azim Fa innahu la yaghfiru dhanbal azim illal azim. Kita baca Ya Azim Ya Azim, wahai yang maha agung, ya wahai yang maha besar, yang maha agung, kan? Anta ilahi, engkau Tuhanku. La ilaha ghairu, tiada Tuhan melainkan engkau. Ighfiriz dzambal azim, ampunkan dosa-dosaku yang besar. Fa innahu la yaghfiru dzambal azim, tak ada yang boleh mengampuni dosa yang besar illal azim, kecuali yang maha besar, yang maha agung. Baca ajar anak kita bermunajat, bermonolog dengan Allah SWT. Itu adalah satu serapan ataupun penerapan akidah. InsyaAllah tuan-tuan, cukup sekadar itu dulu. Mohon maaf kalau ada kasar bahasa, lajak kata-kata setelah itu bicara. Moga-moga kita jumpa lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma salli ala kama qara'nahu farudduhu ilaina 'inda hayatil sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.